Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ducati Panigale V4S yang abang duduk ini dah ada owner. Dan model ini pun dah sold out untuk model abang duduk ni. Dan dalam kiraan 5 saat, cuba kau teka siapakah owner motor ni. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, tak lain tak bukan. Sebut je Ducati, owner dia adalah Datuk Nazir. So, ini adalah motor yang telah dibeli oleh Datuk Nazir dan saya dapat bangga juga saya menjadi salah seorang juga yang dapat duduk atas motor dia. Dan untuk hari ini, kita akan ceritakan apakah perubahan yang dilakukan pada model ini, Ducati Panigale V4 dan juga V4S versi 2022. So, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng. Ada gaya tak? Di sebelah kanan abang ini adalah Ducati Panigale V4 dan di sebelah kiri ini adalah Panigale V4S. Dan sebenarnya untuk kedua-dua model ni adalah versi 2022. Dia bukanlah satu model baru tetapi yang ini adalah model facelift ataupun model yang diimprovekan berbanding daripada sebelum ini. Dan first question, apa yang membezakan antara V4 dan juga V4S? Sebenarnya secara dasarnya dia adalah lebih kurang sama in term of the design. Secara mata kasar nampak macam sama, dari segi engine pun sama juga, tetapi first yang anda melihat nak membezakan dia adalah V4, V4S adalah first kau boleh tengok dari segi rim dia. Untuk rim dekat V4S dia ada macam stiker warna merah dekat rim itu, baik depan dan juga belakang. Yang kedua adalah dari segi seat. Seat V4S dia ada 2 tone color berbanding daripada V4 dia ada 1 tone color saja. Selain daripada itu, yang membezakan dia adalah dari segi sistem. Contohnya dari segi suspension, dari segi absorber. So, absorber berlainan. Untuk V4S menggunakan all-in dan sebagainya. So, dan kalau nak tengok lebih detail, dia semua berada dekat bahagian pneumeter. Itu untuk kita ketahui yang ini adalah versi V4 ataupun V4S. Nah, untuk video kali ini kita cuma akan memberi fokus kepada versi V4S saja. Walaupun yang ini dah ada owner, tetapi kita tetap review juga. Kita nak tengok apakah perubahan yang dilakukan berbanding dengan sebelum ini. Sebenarnya tak banyak perubahan, cumanya ada beberapa perubahan secara dasarnya mata kasar kita melihat. Antaranya adalah dari segi first, kau tengok dekat sayap depan. Sayap depan tu dia redesignkan sikit, dia menjadikan dia lagi lebar. Alasannya mungkin untuk menjadikan satu, rupa lagi cantik. Second one adalah dari segi orang katakan aerodynamic. Yang ini biasanya kau boleh nampak dekat MotoGP. MotoGP nampak ada pada sayap kan. So yang ini pun sama juga, dia ada sayap juga untuk bahagian depan. Yang kedua adalah dari segi dia punya tank. Dia punya tangki minyak ni dia redesign untuk menjadikan dia lagi sporty. Dan pada masa sama juga untuk saiz tangki dia pun meningkat sikit. Yang sekarang ni dia boleh isi sampai 17 liter. Dan of course kat sini dikatakan at least RON 95. So untuk motor ini RON 95 pun dah okey juga. Dan seterusnya antara perubahan yang dilakukan lain adalah dari segi engine. Untuk engine sebenarnya masih lagi kekal sama, 1103cc, tetapi dari segi horsepower dia meningkat. Sekarang ni horsepower dia adalah 215.5 horsepower, iaitu 1.5 horsepower lagi tinggi berbanding sebelum ini. Manakala torque dia sama, 214 Nm torque. Dan untuk kotak gear menggunakan kotak gear 6 kelajuan, yang ini yang diambil daripada kotak gear sama seperti motor dekat SBK. So yang ini adalah kotak gear yang samalah. Yang ini sekarang ni dia ada 4 mode pemandang, iaitu low, medium, high dan juga full. Dan selain daripada itu dia ada satu lagi mode dinamakan sebagai Track Evo. Track Evo ni biasanya yang ini digunakan pakai dekat geng MotoGP lah. So geng MotoGP memang dia akan pakai untuk Track Evo. So untuk motor ni pun ada juga. Dan in term kalau dari segi kau tengok paparan meter, paparan meter ni dia ada, orang katakan kalau dia bahagi pada kiri kanan tu, dia kat bahagian kanan ni dia ada 4 color berbeza dan mengikut kepada mood pemanduan korang jugalah ataupun mood tunggangan kamu juga.
Selain daripada itu, antara perubahan-perubahan lain adalah seperti sekarang ni datangkan New Orleans MPX 2530 iaitu yang ini khas untuk Panigale V4S. Dia ada 3 spoke punya aluminium alloy wheel dan juga tayar gunakan tayar Pirelli Diablo Supercorsa SP tayar. Yang ini adalah tayar track dan of course untuk brake digunakan Brembo Star 5 monoblock caliper. Dan itulah antara beberapa perubahan ketara yang dilakukan pada Ducati Panigale V4S. Dan seterusnya, kita nak dengar bagaimana kalau kita start bunyi motor Ducati Panigale V4S 2022. Guys, inilah bunyinya. So, persoalan lebih penting, berapa pula harga dia? So, di sebelah kanan ni, yang ini adalah V4, harga dia adalah RM145,800. Manakala untuk V4S, RM188,900 saja. Dan sekarang ni, diorang pun ada Ducati Corsa fleksibel punya, orang katakan pembayaran, kau boleh buat, orang kata dengan down payment serendah 10%, dengan interest 4.88 dan macam-macam lagi. So, yang itu kau kena pergi dekat, orang kata, pergi sama ada dekat mereka punya social media, ataupun kau pergi saja dekat mana-mana Ducati, terdekat dekat kawasan anda. So, saya katakan, yang ini telah bertuan, yang ini tak lagi bertuan. InsyaAllah nanti kita pergi usik-usik je lah. Kau bayangkan, badan macam ni, naik motor ni, apa rupa dia? Bayang je, bayang, jangan cakap. Okay? So, kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.